ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi yang baik ini sekali lagi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita ini, dan kita masih lagi dalam cerita tentang keadaan mayat di dalam kubur. Satu suasana yang kita sentiasa tertanya-tanya, keadaan di waktu mana mayat kita ni berada dalam kubur, bagaimana keadaannya. Para hadirin sekalian, dalam pengajian kita sebelum daripada ini kita telah sebut tentang mengenai beberapa keadaan yang telah berlaku kepada mayat ini sendiri apabila berada dalam kubur, dan kebanyakan yang diceritakan dalam kitab yang kita belajar ini, di mana dalam kitab yang kita belajar ini diceritakan tentang orang-orang yang beriman pada Allah. Antaranya keadaannya sedang membaca Al-Quran yang kita belajar dahulunya. Kemudian keadaan yang sedang berada dalam burung yang terbang yang berwarna hijau sebagaimana Syahid Ja'far At-Tayyar misal contohnya. Kemudian kita belajar lagi keadaan orang yang dalam kubur dalam keadaan mereka berada dalam satu suasana syurga Allah. Kemudian diceritakan tentang ziarah menziarahi di antara satu sama lain apabila berada dalam kubur, terutamanya bagi orang yang beriman pada Allah. Apabila mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tatkala mana mereka beriman pada Allah, mereka menghadap di hadapan Allah, mereka akan ziarah dan mereka akan berbangga terhadap kain kapan yang mereka pakai ini sendiri. Yang ni yang kita bincang dalam pengajian sebelum daripada ini. InsyaAllah pada hari ini, para hadirin sekalian, kita sambung sikit lagi tentang cerita keadaan mayat di dalam kubur bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala ini. Kita sambung daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, aku melihat Ja'far terbang di dalam syurga bersama para malaikat. Ni yang terakhir yang kita belajar sebelum daripada raya apa ni kan, raya Cina tu kan. Maknanya kita cerita tentang perkara demikian. Yang ni keadaan yang berlaku pada Ja'far At-Tayyar. Dan Nana cerita pada para hadirin sekalian, Ja'far At-Tayyar ni di antara sahabat Rasulullah yang gugur syahid di Medan Mu'tah. Di Medan Mu'tah, kemudian dia gugur. Kalau waktu mana dia gugur ini, hancur lebur tubuh badan dia, dan di tubuh badan dia ada lebih kurang 70 panahan anak panah yang menembusi jasad dia. Kepala dia tak ada, tangan dia tak ada, lengan dia tak ada, semua terpenggal kerana dia pegang bendera tu lah. Oleh kerana dia pegang bendera rayah, dia pegang bendera ni, kemudian dipancung satu sampailah apabila tersembam, barulah naiknya yang disebut dengan Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid inilah yang memimpin bala tentera yang akhirnya kacirkan tentera musuh. Tentera musuh ramai, tentera Islam seramai lebih kurang 3,000 orang. Tentera musuh lebih kurang 200,000 orang. 3,000 lawan dengan 200,000. Kalau 3,000 lawan 20,000 tahan lagi, 3,000 lawan 30,000 tahan lagi. Tapi oleh kerana 3,000 lawan dengan 200,000 tentera musuh, kemudian dalam keadaan sebegini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala bagi kemenangan pada Khalidnya dengan cara Khalidnya buat perancangan. Yang sebelah kanan datang sebelah kiri. Tentera yang sebelah kanan ini, katanya Khalid kena bergerak datang sebelah kiri. Nampak simpang begitu katanya Khalid. Kemudian yang berada sebelah kiri datang sebelah kanan. Biar jadi nampak ramai begitu. Musuh pun ingat ke orang Islam ni ramai, tentera bantuan sudah sampai. Oleh kerana musuh ingat ke tentera Islam ni ramai, maka musuh lari lintang pukang. Takutnya musuh, dan akhirnya Khalid ibn Walid berjaya ambil jasad Ja'far At-Tayyar ini. Apabila berjaya untuk ambil jasad Ja'far At-Tayyar, lalu masing-masingnya menangis, teresak-esak menangis. Sehingga kan Khalid ibn Walid tulis surat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan keadaan Ja'far bin At-Tayyar ini. Apabila cerita saja, Rasulullah balas balik surat Khalid ibn Walid ini. Rasulullah SAW sebut, sesungguhnya roh Ja'far
Syahid Ja'far ini sedang berterbangan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita dalam keadaan demikian. Walaupun dia sudah mati, tapi roh dia berada dalam burung yang berwarna hijau dalam syurga Allah, sedang berterbangan dalam syurga Allah bersama dengan para malaikat Allah. Ini cerita dalam hadis yang Rasulullah SAW cerita keadaan mayat waktu mana dia sudah meninggal dunia ini sendiri. Sedangkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi malam aku masuk syurga, aku melihat di dalamnya ternyata Ja'far terbang bersama para malaikat, sedangkan Hamzah duduk bersandar di tempat tidurnya. Rasulullah SAW sebut, tadi malam aku masuk dalam syurga. Rasulullah SAW sebut demikian. Masuk syurga Rasulullah ni wallahu alam lah, sama ada mimpi Rasulullah ataupun dibawa ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mimpi pun mimpi yang benar, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah memimpi sebagaimana kita yang mimpi. Kita boleh jadi mimpi kita ni ada yang benar dan ada yang salah. Tapi Ja'far yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia kata, aku semalam aku masuk dalam syurga. Dan Rasulullahnya, satu kebiasaan Rasulullah, kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah nah, Rasulullah lepas pada semayang subuh, siap je selesai semayang subuh, Rasulullah akan tanya terus tentang mimpi. Kebanyakan lepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang subuh je, selesai je kuliah subuh Rasulullah dengan cerita tentang mimpi. Di antara bukan tiap-tiap hari, tidak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila siap je semayang subuh, selesai je wirid, Rasulullah tanya terus, semalam mimpi tak? Kata Rasulullah. Rasulullah tanya, ada mimpi? Sahabat-sahabat kata, tak ya Rasulullah, kami jenis tidur mati semua Rasulullah. Senang. Lalu Rasulullah kata, aku tak, semalam aku tidur, aku mimpi naik bukit, kemudian aku berjalan, kemudian aku dibawa. Ni cerita-cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cerita mimpi Rasulullah, dan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mimpi yang benar. Di antara cara Rasulullah je, Rasulullah sebut, semalam aku masuk dalam syurga, kata Rasulullah. Kemudian aku masuk dalam syurga ni, kata Rasulullah, kemudian aku tengok Ja'far At-Tayyar sedang berterbangan dalam syurga Allah. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib ni pula sedang bersandar di tempat tidurnya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ruh Hamzah ini sendiri, para hadirin sekalian tahu, Hamzah ni di antara sahabat Rasul, di antara bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sayang, sehingga kan digelar Asadullah. Asadullah maknanya singa Allah. Para hadirin sekalian pergi ke Bukit Uhud, para hadirin sekalian akan jumpa perkuburan Uhud. Perkuburan Uhud ini kita diajar supaya bagi salam. Di antara kita bagi salamnya pada Hamzah, Asadullah, singa Allah, kita sebut demikian. Assalamualaikum ya Hamzah, kita sebut salam sejahtera kepada kamu wahai Hamzah. Ini semua ni kita sebut demikian. Kenapa? Kerana Hamzah ni orang yang telah dibunuh oleh Wahsy, seorang hamba yang telah menikam Hamzah dengan tombak yang tajam, oleh kerana diupah oleh Hindun supaya membunuh Hamzah ini sendiri. Kerana Hindun ni nak balas dendam terhadap kematian suami dia. Dia sebut Abu Jahal sebelum daripada ni mati dalam perang Badar. Oleh kerana matinya Abu Jahal dalam perang Badar ini, lalu dia sebut pada Wahsy, kami diberitahu bahawa kamu ni hamba yang pandai melontarkan lembing. Oleh kerana bijaknya kamu, kerja kamu sekarangnya ialah kamunya bunuh Hamzah saja. Lemparkan lembing dan kamu berjaya bunuh Hamzah, maka kamu merdekalah wahai Wahsy. Lalu lepas pada itu, Wahsy dalam perang Uhud, dia cari je Hamzah. Di mana Hamzah? Tengah-tengah Hamzah melibah pedang sedang bunuh orang ni, dia menyorok di belakang batu. Dia cari peluang untuk kesempatan dia untuk membunuh Hamzah. Kemudian akhirnya dia berjaya melontarkan pedang dia dan kena di belakang Hamzah, tersembam Hamzah, gugur syahid Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu ini sendiri. Lalu apabila tersembam saja gugur, kita baca dalam sejarah, indahnya pergi kemudian belah pula dada Hamzah ini sendiri. Kemudian apabila dia belah dada, yang ni diperbincangkan di kalangan para alim ulama. Lepas pada dia belah dada, dia ambil hati Hamzah tu, dia ambil kemudian dimamahnya. Dia masuk dalam mulut dia mamahnya. Geram sangat. Dia geram kepada Hamzah ni. Tapi dia nak cuba nak telan tak boleh. Dia ni selera, kalau kita tak selera langsung. Nak sebutnya, dia cuba telan, nak sebut bagaimana geramnya dia, dendam kesumatnya dia ni, dia cuba telan tak boleh. Akhirnya dia ludah kembali.
dia ludah kembali. Dan dalam sejarahnya akhirnya Hindun ni masuk Islam. Hindun ini sendiri yang bunuh ni sendiri, dan Wahsy ni sendirinya yang bunuh ni masuk Islam. Apabila dia masuk Islam, dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicerita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," dia kata, "akulah yang bunuh Hamzah dahulu. Tapi aku bunuh Hamzah pun kerana aku nak merdeka ya Rasulullah. Dan aku merdeka pun aku masuk Islam ya Rasulullah." Katanya Wahsy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling daripada Wahsy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Wahai Wahsy, benarlah apa yang kamu buat tu benar. Yang kamu lakukan tu sudahlah. Tapi boleh tak wahai Wahsy, mulai daripada hari ni kamu jangan datang dan jumpa dengan aku lagi. Kamu tolong pergi jauh daripada aku. Dan aku tak sampai hati tengok muka kamu. Aku tak sampai hati teringat pada arwah Hamzah ini sendiri." Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang mengalir air mata, di antara air mata Rasulullah mengalir kerana Hamzah lah dalam perang Uhud, yang dalam peristiwa peperangan Uhud yang menjadikan iktibar yang besar dalam hidup orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai hari ni pun kita, kalau kita pergi ke Madinah, di antara tempat yang kita ziarah Uhud lah. Di medan Uhud tu kita pergi. Kenapa? Kerana di medan Uhud tu mengajar banyak benda. Mengajar bagaimana kita jangan tamak dengan harta. Mengajar supaya kita taat pada perintah ketua. Mengajar pada kita bagaimana musuh yang ramai akan dikalahkan oleh musuh yang ramai boleh berjaya dikalahkan dengan tentera yang sedikit, tapi mempunyai keazaman yang besar. Dengan syarat dipanggil demikian. Mengajar pada kita banyak benda, sehingga kan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali mana Rasulullah balik saja ke Madinah, pergi berjalan ke mana, Rasulullah akan pergi ke Bukit Uhud. Rasulullah SAW sebut, "Hadza jabal yuhibbuna wa yuhibbuna." Katanya Rasulullah SAW sebut, inilah bukit yang aku cinta pada dia dan dia cinta pada aku. Kata Rasulullah SAW. Dan dia cinta pada aku dan aku cinta pada dia. Bukit Rasulullah SAW duduk je, Rasulullah akan tengok je Bukit Uhud. Rasulullah SAW sebut, inilah bukit yang aku cinta pada dia dan dia cinta pada aku. Kata Rasulullah SAW. Ini gambaran bagaimana Rasulullah SAW. Biasa Rasulullah tengok bukit, Rasulullah SAW akan sebut Allahu Akbar. Rasulullah sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bila tengok Bukit Uhud, tak, Rasulullah SAW meluahkan perasaan cinta Rasulullah SAW kepada bukit itu sendiri. Kita cinta pada orang mati di sana, bukit tak mati-mati lagi pun. Nak sebut gambaran bagaimana dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ni di antara bukit yang aku cinta pada dia dan dia cinta pada aku. Kalau para hadirin pergi sampai hari ni, ada satu di Bukit Uhud tu, di kaki Bukit Uhud tu ada terowong begitu kecil je terowong ni. Terowong tu bukit yang masuk sikit je dia bau wangi lagi. Masih lagi berbau wangi. Kerana dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dalam kawasan itu. Disebut dalam sirahnya, anda pergi dengan Ustaz Asri yang pelajar kita yang belajar di Madinah, dia kata, "Ustaz, di kawasan ni lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dan Ustaz masuk je bau wangi. Akan bau wangi. Bau wangi itu dia kata, bau wangi semerbak lagi sejak zaman Rasulullah SAW sampai hari ini. Kerana titisan darah Rasulullah SAW yang menitis di kawasan tersebut." Lepas pada ni pakak pergi semua cari lepas pada ni. Sementara Ibnu Abi Ad-Dunya menuturkan riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawa dia pernah singgah di samping beberapa kuburan yang keadaannya sudah rosak. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dia berjalan, dia tengok kubur-kubur yang hancur lebur lah. Kubur yang hancur lebur. Tiba-tiba terlihat olehnya tengkorak. Dia berjalan, tengok kubur yang sudah hancur. Kemudian dia tengok ada tengkorak. Kemudian sehingga dia memerintahkan seseorang yang menguburkannya kembali. Abdullah bin Umar dia kata, kuburkanlah kembalilah kubur ni, disebut. Nampak tengkorak terkeluar ni, masukkan balik, disebut. Kemudian dia menuturkan sesungguhnya jasad-jasad itu sama sekali tidak rosak akibat tanah ini, melainkan arwah-arwahnya yang diazab dan diberi pahala sampai hari kiamat. Katanya Sayyidina Abdullah bin Umar ini sendiri. Maknanya Abdullah bin Umar tu dia kata tak rosak kerana tanah, tapi kerana azab. Kerana azab dia jadi rosak, ataupun kerana diberi pahala. Maknanya serahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala urusan apa yang sedang berlaku pada setiap mayat ini, yang sedang berlaku pada seorang tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad bahawa Khalid ibn Mi'dan pernah bertutur sebagaimana berikut.
ketika tentera Romawi kalah perang pada peristiwa Ajnadin. Mereka melarikan diri sampai di satu tempat yang tidak dapat diseberangi kecuali satu demi satu orang ni yang mampu untuk melintasinya. Lantas tentera Romawi pun diserang. Di sana Hisham ibn As maju untuk menyerang mereka hingga terbunuh dan terjatuh di lubang yang dibuatnya. Hisham ibn As ni di antara tentera-tentera Islam yang dia cuba juga menyerang, kemudian jatuh dan terbunuh. Kemudian ketika kaum muslimin sampai di tempat itu, mereka khawatir tubuh Hisham akan terinjak oleh kuda. Amr ibn Ash kemudian berkata, sesungguhnya Allah telah memberikan kesaksian padanya dan mengangkat rohnya. Itu hanyalah jasad belaka, biarkanlah dia terinjak dengan kuda. Maknanya nak ambil semula mayat ni tak boleh dah. Nak sukar nak ambil mayat ni. Yang pentingnya roh dia sudah berada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dianya mayat tu tak kisahlah. Kita terpijak pun dalam keadaan sebegini tak jadi masalah dah. Dipanggil darurah. Dalam keadaan yang dalam keadaan sukar sebegini tak jadi masalah. Lalu diinjak-injak, kemudian dia pun menginjak kudanya pada jasadnya itu dan diikuti oleh orang-orang hingga jasad itu pun terpotong. Mana jasad? Maknanya nak sebutnya gambaran apa dia? Orang yang mati, roh dia ni confirm dia berada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman pada Allah lah, tempat dia di Illiyin, tempat yang dikumpulkan di kalangan orang yang saleh, orang yang mukmin, dipanggil demikian. Manakala jasad ni tak apa, tak kisahlah. Kalau dalam keadaan darurat, jangan kalut lagi. Kerana apa dia? Kerana menjaga nyawa itu kepentingan pada diri kita. Oleh kerana nak jaga nyawa kita yang masih hidup ni, jangan sampai kerana nak jaga mayat ini sehingga kan nyawa kita pula melayang, dilagang. Dipanggil demikian. Saat sebegini, Ibn Rajab mengatakan beberapa asar hadis di atas tidak menunjukkan bahawa roh-roh itu tidak berhubungan lagi dengan jasad setelah kematian, tetapi menunjukkan bahawa jasad-jasad manusia itu tidak merasakan sakit daripada azab yang ditimpakan manusia kepadanya. Ini katanya Ibn Rajab, dia kata dasar pada peristiwa ini nak ajar pada kita ni bahawa kalau kita pukul pun mayat pada waktu mana mayat sedang dalam keadaan sebegini, dia tidak sakit lagi. Ini tidak sakit lagi kerana dia sakit dengan azab yang ditimpakan manusia kepadanya tak. Ini berdasar pada hadis ni lah. Ada pandangan ulama kata jangan, kerana ada hadis Rasulullah SAW yang lain yang kata tak boleh kerana mayat ni sedang dalam keadaan yang kesakitan yang amat sangat. Itu pandangan ulama. Cuma kalau ditanya pada Anam, kenapa jadi demikian? Dalam keadaan darurat macam ni, maka kita jangan lagi kisah kepada jasad itu lagi. Kalau berlaku dalam keadaan sebegini, jasad itu jangan diutamakan lagi. Jaga kepentingan nyawa yang masih lagi hidup. Kalau berlaku perang, misal contohnya perang ataupun runtuh kebangunan dan sebagainya, dalam keadaan kelam kabut, jangan kalut lagi dengan mayat, tapi kalut dengan orang yang masih hidup. Kerana mayat ini tidak sakit dah. Kalaulah misalnya saat mana nak runtuh bangunan, kita jangan kalut dah orang dah meninggal dunia, tinggalkan dia. Maka kita kena kalut dengan apa dia? Yang masih hidup ni. Selamatkan nyawa orang yang masih hidup. Kerana kalau runtuh pembangunan atas dia tak terasa dah pada diri dia di saat yang sedemikian rupa. Tapi kalau sekiranya meninggal dunia macam biasa, janganlah sampai peringkat menyeksakan dia pula, jangan. Misalnya contoh kematian berlaku di kalangan kita, ni mati macam biasa, cabut. Kemudian kita pergi kemudian kitanya setengah-setengah orang dia tampar pula nak hidupkan lagi mayat tu. Konon-konon dia buat macam-macam cara, dia goncang tu badan orang ni, maka dia terazab lah. Kenapa dia terazab? Kerana kematian dia kematian yang biasa. Dia tidak mati kerana dia dibunuh tadi, tidak mati kerana ditikam dan sebagainya, tapi dia mati dalam keadaan yang biasa tersebut. Jangan diazab dia dengan lama sangat mayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, mayat jangan dilamakan. Kalau boleh secepat mungkin, kerana mayat akan terazab. Siapa yang lama simpan mayat akan menjadi azab pada mayat ini. Terazab sama ada dia tidak segera untuk mendapat nikmat di dalam kubur atau terazab kerana dia tidak segera diselesaikan azab untuk diri dia. Dan kita yang hidup ni pun terazab dengan adanya mayat ni. Dengan adanya mayat, keluarga ni tak boleh nak buat kerja. Selagi mana mayat ni tak selesai, keluarga ni tak boleh nak buat kerja. Nak tak nak, Rasulullah SAW kata, percepatkanlah untuk urusan mayat.
jangan simpan sampai lama sangat, jangan. Rasulullah sebutkan ada 3 benda yang perlu dipercepatkan dalam hidup kita ni. Percepatkan solat jangan dilewat-lewatkan. Maknanya cepat, segerakan untuk solat. Masuk je waktu, solat terus. Yang kedua, Rasulullah SAW sebut cepatkan kahwin anak perempuan. Kahwin anak perempuan ke anak lelaki ke yang mana dia dah sampai umur ni, kahwin cepat-cepat. Jangan kita yang tangguhkan dia. Jangan. Ibu bapa jangan tangguh. Umur berapa dah? 25 tahun. 25 tahun. Kenapa tak kahwin lagi? Mak tak bagi, dia sebut. Mak tak bagi lagi, dia sebut. Alasan anaknya tak boleh nak kahwin kerana mak tak bagi. Jangan. Kitanya suruh cepat-cepat. Kita tanya mak pula, kenapa tak baginya? Dia anak bongsu, Ustaz, dia sebut. Dia anak bongsu. Lepas tu nak manja tak habis lagi, dia sebut. Nak bermanja tak habis lagi. Nak suruh habis dulu manja, baru kita boleh benarkan dia kahwin. Jangan. Cepat-cepatkan dia kahwin. Anak perempuan, anak lelaki, percepatkan untuk dikahwinkan dia. 2. Kemudian yang 3, Rasulullah SAW sebut percepatkan urusan pengkebumian. Dalam hidup kita ni, kalau berlaku kematian, jangan tunggu-tunggu lagi. Jangan kalau lagi nak tunggu orang tu sampai, anak-anak sampai dan sebagainya. Tak payah. Anak ni dianya lewat, tak tahu kat mana lagi kerja. Kebumikan cepat-cepat lah urusan kita. Kerana dia waktu mana dia sakit, arwah ni sedang sakit, tak ada pun nak datang ziarah. Waktu mana dia dalam keadaan uzur, tak balik-balik pun. Tapi waktu mana dah meninggal, nak tunggu anak yang ni, tak payah. Teruskan urusan ini untuk dihadapkan di hadapan Allah SWT. Kalau tunggu pun tak boleh nak buat apa dah. Kalau tunggu pun yang nak sangat apa dia? Doa je. Doa daripada anak yang saleh. Nak kata tunggu nak tengok wajah yang terakhir, tak jadi satu benda yang diwajib dan disyarakkan. Yang disyarakkan di waktu ini ialah dikebumikan mayat secepat mungkin. Kebanyakan ulama, Ana ingat waktu mana Syekh Mutawalli Sya'rawi dia meninggal dunia, waktu mana Syekh Jadul Haq Ali Jadul Haq, Syekhul Azhar, dia meninggal dunia waktu mana nak ambil semayang subuh. Dia ambil semayang, tengah-tengah ambil semayang dia rebah ambil semayang subuh, siap semayang subuh, selesai ke bumi mayat. Selesai ke bumi mayat terus. Maknanya dia nak ambil semayang subuh, dah meninggal dunia. Lepas semayang subuh dah selesai dah ke bumi mayat. Tahu-tahu pukul 7 pagi dah selesai dah ke bumi dah mayat. Cepat dia urusan yang dilakukan oleh di kalangan orang yang saleh. Demikian juga kita, kecuali dia terlibat dengan urusan kepimpinan. Meninggal dunia pemimpin yang besar, itu masalah lain lah. Pemimpin ni kerana dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, pemimpin selagi mana tidak ada pengganti, jangan dikebumikan mayat dia. Itu dasar pada perkara demikian. Oleh kerana demikian, nak tak nak kena ada pengganti dahulu. Lepas ada pengganti baru diselesaikan. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilambatkan dan ditangguhkan. Kenapa? Urusan memilih pemimpin itu menjadi satu kefarduan dan kewajipan di kalangan orang mukmin. Sehingga kan waktu mana pengkebumian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar sedang berbicara tentang soal pemimpin. Maknanya besar nilai pemimpin. Kalau ada orang kata tak perlu pada urusan pemimpin dan sebagainya, tak betul. Kerana besarnya nilai kepimpinan Islam ni sampai peringkat waktu mana pengkebumian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar dan Abu Bakar tak ada. Tak ada pun. Yang ada buat urusan apa dia? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itulah yang masalah timbul daripada puak-puak Syiah disebut. Dia kata apa dia? Dia kata Ali lah selayaknya menggantikan Rasulullah, bukannya Abu Bakar, bukannya Umar, kerana Sayyidina Ali yang mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut demikian. Yang teruk-teruk lagi di kalangan puak Syiah, dia kata Rasulullah tu pun tak layak jadi rasul. Rasulullah pun tak layak jadi rasul, yang layaknya Ali, dia sebut. Dia sebut sampai peringkat demikian. Ni yang teruk-teruk di kalangan Syiah itu sendiri. Jangan terlibatlah kitanya orang-orang yang demikian, jangan dekat, jangan kalut nak terlibat. Hanya dipahamkan bahawa ajaran Syiah ni pun dah menular di kalangan setengah-setengah di kalangan kita. Kerana kitanya nak cepat sangat dan nak ringkas sangat. Yang tu yang merosakkan di kalangan kita. Sama juga dengan orang kita ni, dia cepat terpedaya dengan satu benda yang baru. Benda yang baru, benda yang pelik, dia pun mula nak terpedaya. Padahal dia tidak mempunyai kekuatan ilmu dalam perkara yang demikian. Kemudian Ibn Rajab mengatakan bahawa beberapa asar hadis di atas tidak menunjukkan bahawa roh tidak berhubungan lagi dengan jasad setelah kematian, tetapi menunjukkan bahawa jasad-jasad manusia itu tidak merasakan sakit daripada azab yang ditimpakan manusia kepadanya.
Hanya saja azab kubur itu merupakan jenis yang berbeza daripada azab dunia. Azab kubur adalah bentuk lain yang sampai ke mayat dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Azab kubur, walaupun tubuh badan dia sedang dipijak di waktu ini, dia kena azab ke? Azab. Dia tetap diazab. Cuma bagaimana cara diazab? Serah pada Allah Subhanahu wa taala. Kesengsaraan dipanggil demikian. Kemudian daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dituturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah tanah ini kering daripada darah orang yang mati syahid sehingga dia segera dijemput oleh dua isterinya, yakni dua bidadari untuk diri dia. Sewaktu mana orang yang gugur syahid, menitis je darah yang keluar daripada jasad dia, belum kering lagi, roh dia sudah disambut oleh bidadari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gugur syahid di jalan Allah, maknanya belum lagi kering darah di bumi ni, dia dah berada di alam syurga Allah. Bidadari sudah sambut pada diri dia, seakan-akan keduanya ibu yang menyusui anak orang lain kerana kasihan, dipanggil. Sebab seakan-akan gambaran ibu yang menyusui anak. Macam mana keadaan, dipanggil? Mendodoi dia, kemudian dalam mengasuh dia dan dalam keadaan mengembirakan pada orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Ini kelebihan orang mati syahid lah. Satu, di kalangan orang Palestin yang berada di bumi Palestin, mereka berkejaran untuk mati syahid di jalan Allah. Para hadirin sekalian, tengok sampai peringkat di kalangan mereka tu, mereka sebut di antara mati di atas katil dengan mati ditembak dengan apaci, lebih baik mati ditembak dengan apaci disebut demikian. Sehingga kan gugur Syekh Rantisi misal contoh, dia sebut dalam kata-kata dia kan, dia kata dua keadaan yang kena mati. Satu mati di atas katil, satu lagi mati ditembak oleh apaci. Mana yang aku pilih? Aku pilih mati dengan ditembak dengan apaci. Lebih bernilai dalam hidup aku berbanding daripada aku mati dalam keadaan di atas tempat pembaringan ini sendiri. Sebab dua-dua kena mati. Dua-dua kena mati. Dan kalau Allah kata belum mati, tak akan mati. Kalau Allah kata tak mati, tak mati. Tapi apabila sampai ajal, kamu lari dah macam mana pun. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kamu cuba melarikan diri kamu daripada kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu. Kamu cuba lari daripada kematian. Kematian itu mengejar diri kamu. Mati itu mengejar diri kamu. Kamu cuba lari, tapi mati mengejar diri kamu. Fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib wasyahadah. Lepas pada kamu mati, kamu akan kembali pada alam ghaib dan kamu boleh saksi segala-galanya. Wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan dedahkan segala apa yang kamu kerjakan di atas muka bumi ini sendiri. Kita mula boleh lihat. Lepas aja mati boleh nampak terus suasana alam barzah macam mana. Sekarang ni mata kita celik, mata kita sedang celik, nampak sekarang. Sekejap lagi mereka mahu cabut roh kita. Waktu mana cabut je roh kita ni, mata tak celik dah, mata kita ni sama dah, tapi kita sedang melihat. Macam para hadis kan, pejam mata, kita boleh lihat, nampak gambaran itu, gambaran ini sedang berlaku, sedang melihat, dipanggil. Mata dah pejam, tapi kita nampak jaya, nampak Tesco misal contohnya, yang nampak demikian. Kita nampak tempat jalan, pintu rumah kita, kadang-kadang dalam gelap rumah kita ni berlaku blackout misal contohnya. Waktu tu kita boleh berjalan dalam rumah kita. Kenapa boleh berjalan? Kerana kita nampak satu jalan kat mana tangga, berapa kena langkah, berapa semua tu kita dah boleh angkat. Kenapa? Kerana walaupun mata kita tutup tapi nampak. Demikian juga dengan kematian. Kematian ni dia tutup, mata tak nampak ni, mata tertutup tapi nampak satu-satu. Alimul ghaibi wasyahadah, alam yang gaib yang sebelum daripada ni kita tak nampak, Allah tunjuk semua. Orang tu berkumpul, roh orang ni berkumpul satu demi satu pada diri kita ni sendiri. Tak percaya, tunggu mati. Kemudian nak sebut gambaran bagaimana pada diri kita nya akan sampai saat di mana kita seorang-seorang akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita akan jumpa dengan saat di mana kita nya nampak satu-satu dan kita belajar. Sahabat-sahabat kita yang belajar kat sini sebelum daripada ni, dia belajar dengan kita tiap-tiap hari Jumaat datang belajar tentang kematian.
Allah jemput umur dia lebih awal daripada kita. Rezeki dia sudah dimatikan awal oleh Allah sebelum daripada kita. Allah matikan awal lagi rezeki dia, yang menyebabkan dia ni sudah dihadapkan di hadapan Allah. Belum lagi khatam kitab ni, dia dah belajar, dia hari Jumaat gini pahala dia sampai, dan dia pun tahu inilah yang ustaz dah sebut dahulu ni, yang ni yang belajar dahulu ni, nampak satu-satu keadaan yang sedang berlaku di kalangan mereka ni sendiri. Itu kita berdoa, ya Allah panjangkanlah umur kita, biar kita berjaya untuk khatam kitab ni sebelum Allah khatamkan kita, sebelum untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bagi habis dulu belajar biar banyak lagi ilmu yang belum kita dapat dalam hidup kita ni. Kemudian mereka berdua melindungi asuhan itu di tanah kosong. Roh orang mati syahid ini Allah bagi lapang pada dia dan dilindungi oleh bidadari ini, dijaga oleh bidadari ini di tanah kosong, yang di tangan keduanya terdapat hullah, semacam baju yang berlapis. Hullah, pakaian yang nipis yang diperbuat daripada sutera, kemudian disusun untuk orang yang baru gugur syahid tadi, dia panggil demikian. Kemudian yang nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya, dibalut roh ini, dan kita pun nampaklah keadaan yang sedang berlaku pada mereka tersebut. Para hadirin sekalian, apabila kita mati ni, banyak lagi benda yang kita nampak, yang kita tak nampak sekarang. Boleh nampak satu benda, keadaan yang kita tak nampak sekarang ni. Sebab tu Rasulullah kata, aku tak pernah tengok satu suasana yang lebih huru-hara daripada huru-haranya di alam barzah, kata Rasulullah. Aku tak pernah tengok satu keadaan yang lebih huru-haranya manusia, kelam kabutnya manusia lebih daripada kelam kabutnya di alam barzah. Kalutnya manusia di alam barzah, Allah sajalah yang tahu suasana yang berlaku, kerana dia tidak ada masa yang terhenti. Kita ni kelam kabut sampai malam, berhenti juga. Kemudian besok kelam kabut balik. Kemudian ada masa juga terhenti. Ada masa yang terhenti. Anak-anak murid, waktu mana kalau dia di sekolah, bunyi bising dia di sekolah, bunyi loceng akhir, balik senyap, sunyi terus sekolah. Ni kubur tak? Kubur satu suasana yang tak ada terhenti. Sampai bila? Sampai di hari kiamat nanti. Satu suasana yang kita seorang-seorang, yang kita perlu lalui di saat mana kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Suatu orang mukmin, orang yang ingin berehat di alam barzah, bukan orang yang ingin berehat di dunia. Dunia ni sabarlah sekejap. Penat macam mana pun kita tahan sekejap. Mengantuk macam mana pun tahan untuk kita bangun. Lapar macam mana pun tahan. Sekejap je dunia ni sekejap. Tapi akhirat kekal. Start daripada di alam barzah tu, seorang-seorang je. Dunia ni kita penat, boleh kita cari kerusi duduk. Kita penat, boleh jadi kita boleh bagi tahu pada anak menantu kita, masaklah hari ni, kita sebut demikian. Mama tak larat, penat sangat, kita telefon Kentucky, datang hantarlah, kita sebut demikian. Kalau penat sangat, boleh jadi kita boleh minta tolong orang. Tapi dalam kubur tak ada masa nak rehat, tak ada masa nak, kecuali bagi orang yang beriman pada Allah. Yang ni lah yang kita belajar solo daripada ni. Bila masuk dalam kubur, malaikat tolong sebut, numu kailailil arusah, tidurlah kamu bagaikan malam pengantin untuk diri kamu, rehatlah untuk diri kamu. Pengantin kan tak ada orang nak kejut dia kan, tak ada orang nak kejut juga, kena jerakah je kita, tak kena gaya. Nak sebutnya gambaran bagaimana indah dia tu, demikian Allah Subhanahu Wa Taala bagi keindahan pada orang yang dalam kubur di malam pertama, bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarlah sikit, kita dicerca, sabarlah. Kita dimaki, sabarlah. Kita penat dalam jaga urusan rumah tangga, sabar. Kejap je. Bukan lama, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Lepas pada tu tak ada lah kita. Tetapi akhirat panjang, berterusan, yang tak terhenti-henti dalam hidup kita ni. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Yazid ibn Sajarah radhiyallahu anhu disebut bahawa percikan pertama daripada darah orang yang mati syahid akan menghapuskan seluruh perbuatan dosa yang pernah dilakukannya sebelum daripada ini. Percik darah yang pertama, katakanlah dia kena tembak, mengecik darah dia. Percikan yang pertama tu, habislah dosa dia yang sebelum daripada ini. Habis terus. Dosa yang ada sebelum daripada ini. Dosa dia pernah tinggal solat, terhapus. Dosa dia satu je tertinggal, kalau dia ada hutang, tu je.
Ada hutang dengan komitmen pula tu, misal contoh. Hutang yang tak sepatut langsung dipanggil. Hutang dengan singa, tak bayar-bayar lagi. Nak sebutnya hutang yang macam yang tu je. Jangan ada hutang. Orang mukmin kita berdoa dengan Allah, minta ya Allah tolong lepaskan belenggu hutang. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kita minta ya Allah jauhkanlah aku daripada dibelenggu dengan hutang ni ya Allah. Dengan hutang ni tak terlepas. Orang mati syahid yang lain semua lepas tapi hutang tak lepas. Hutang tak terlepas pada diri dia. Dosa yang lain tinggallah sembahyang, zina lah, dosa apa dia, menipu, mencuri, buat khianat. Dosa yang ada sebelum ni, kita kata jahatnya dia ni sebelum daripada ni, tiba-tiba gugur syahid mempertahankan agama Allah, gugur syahid mempertahankan agama Allah, maka hapus dosa-dosa dia sebelum ni. Tak ada, Allah tak tulis langsung, terhapus terus dalam hidup dia. Ini kelebihan orang yang gugur syahid di jalan Allah. Lebih-lebih lagi lah kalau dia tak buat dosa. Tapi jangan pula lepas pada ni buat dosa nak cari mati syahid ni. Buat dosa banyak sangat, dosa ni mati syahid lah senang. Tak, maksudnya dalam diri kita ni, orang yang mati syahid dalam keadaan dia sudah bersedia awal-awal dengan pahalanya yang banyak, buat persiapan yang banyak untuk diri dia. Inilah makam dia lebih tinggi, yang lebih aula dia berada di hadapan nanti. Akan menghapuskan seluruh perbuatan dosa yang pernah dilakukan, akan menyebabkan turunnya 2 bidadari yang mengusap tanah daripada wajahnya. Dan apabila dia gugur syahid, dia tersembam gugur ataupun terjatuh lunlai, tak ada nilai lagi pada diri dia. Waktu mana dia lunlai tersebut, kemudian disapu, bidadari sapu muka dia, sapu muka dia ni sehingga nampak dalam keadaan dia bersih, dalam keadaan tidak ada lagi tanah yang tersembam wajah dia ni. Dan akan dipakaikan kepadanya 1000 kain selendang yang tidak sama dengan hasil tenunan anak cucu Adam AS. Dipakaikan pakaian yang indah, melainkan daripada tumbuhan syurga yang jika diletakkan di antara 2 jari, nescaya ia akan mengembang lebarnya. Macam mana wallahu a'lam dah. Kita tak boleh nak bayang keindahan dan kecantikan dan kelebihan yang Allah bagikan pada mereka yang orang yang gugur syahid di jalan Allah ni. Lepas tu jangan sombong, jangan takbur, jangan sombong dan takbur. Yang dengan amalan pun jangan sombong, dengan maksiat pun jangan sombong. Yang kita buat taat pun jangan sombong. Tak payah sombonglah kita. Kalau ada orang puji pada kita, Allah dia kata banyaknya baca Quran, Allah kita kata sikit, orang lain banyak lagi, kita sebut. Kita orang kata bagusnya kamu rajin pergi majlis ilmu. Tak, saya tak, orang lain jauh lebih pada saya. Maknanya dengan kita ni jangan sombong. Jangan orang puji je kita sebut. Kita pula sebut kita ni. Kita pula dah mula nak mengembang tu dipanggil. Jangan, dengan ada kelebihan yang Allah bagi pada kita ni, alhamdulillah ya Allah, kalaupun aku boleh istiqamah dengan yang ni, ataupun aku lebih baik daripada yang ni ya Allah, kita hanya syukur pada Allah. Sombong kan tak ada nilai. Malam kemarin dulu kan anak kuliah dekat di masjid ni, cerita tentang raja yang sombong. Semalam pun anak sebut dekat masjid negeri semalam, bagaimana Hasan Basri cerita tentang seorang raja yang sombong. Baju yang dia pakai tu, dia nak jalan nak ziarah rakyat dia, ni dia sebut pada pelayan dia, pelayan dia datang bawa baju, dia ambil baju, dia campak, sombong dia ni. Baju ni tak sesuai, baju ni dia pun belagak ni sehingga dia rasa sesuai. Dah sesuai, dia kata boleh turun saja, naik kenderaan kuda ni tak sesuai, tak laju. Yang ni tak sesuai, tak sesuai, akhir baru dia boleh naik atas kenderaan binatang yang dia tunggang, berjalan dengan penuh kesombongan. Tengah-tengah dia berjalan, orang tua panggil dia. Orang tua, pakcik tua yang baju compang-camping panggil, "Aja, turun, tuanku turun." Suruh turun. Dia tengok, "Siapa kamu?" Dia kata, Turun dia kata, turun. Raja tu tak nak turun, dia pegang tali kekang unta kuda tu, dia pegang je, "Turun kau." Sentak turun. "Sekarang aku nak bercakap dengan kau." Raja tu pun turun. Ada apa dia tanya? "Aku nak bisik," dia sebut. Nak bisik. Dia pun pergi bagi telinga. "Bisik lah sekarang," dia sebut. "Bisik sekarang." Lalu orang tu yang datang,
Bisik kat telinga dia, aku malaikat maut, dia sebut. Aku malaikat maut. Sebut malaikat maut tu, pucat lesi terus muka dia. Raja yang sombong tadi, yang action bukan main lagi, tiba-tiba sebut saja malaikat maut, terdiam terus. Sebut aku malaikat maut. Bila sebut aku malaikat maut ni, berubah muka dia, bagi tahu terus. Allah dia, minta boleh tak tangguh sekejap, aku nak balik bagi tahu pada keluarga aku. Jangan bagi mati lagi aku ni. Aku nak bagi, minta nak ucap selamat tinggal pada keluarga aku. Aku nak sebut pada banyak lagi urusan. Malaikat maut kata tak ada dah. Wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah kematian kamu sekarang. Tak ada masa dah kamu. Dia dalam keadaan minta tu, malaikat maut pun rentak nyawa dia, tersungkur dan jatuh terjelepuk macam batang, macam apa dia, kayu api kering tu yang tak ada nilai terus. Sekejap tadi ada nilai, tapi apabila jatuh je hilang nilai terus. Tak ada lah raja hebat macam mana pun. Farhan sekarang tengok Muammar Gaddafi kan, hebat, mati dia, orang letak atas apa ni, tilam begitu je, 3 hari 3 malam begitu pada diri dia. Tak ada yang hebat dia dahulu. Tengok Hosni Mubarak sekarang, tak ada yang hebat dia dahulu. Dia nak berjalan dahulu, semua ni polis jaga, pun mati je. Ni belum mati lagi ni, pun tak ada nilai lagi. Hilang nilai terus pada diri dia. Dalam keadaan tak ada nilai, lepas boleh cabut ni nyawa orang ni, orang tua ni berjalan lagi, berjalan jumpa dengan orang yang saleh. Dia bagi salam pada orang saleh tu. Bila bagi salam saja pada orang saleh tu, siap dia bagi salam, orang saleh tu jawab Waalaikumsalam. Dia kata, boleh tak aku nak bisik sikit dengan kamu? Orang saleh kata silakan. Dia pun bisik dekat telinga orang saleh sebut, aku malaikat maut. Lalu orang saleh tu bila sebut saja aku malaikat maut tu, dia pusing, dia senyum terus. Selamat datang, dia sebut. Lama dah aku tunggu kamu datang, dia sebut. Lama dah aku tunggu datang. Aku dah bersedia untuk dihadapkan di hadapan Allah sekarang. Nak sebut beza dengan raja tadi. Raja tadi, waktu mana sebut saja malaikat maut, terus anak, jangan bagi mati lagi. Yang ni kata, aku dah tunggu lama dah kamu. Minta, sekarang cabut nyawa aku bersedia untuk nak dihadapkan di hadapan Allah. Malaikat maut tanya balik. Orang tua tanya, tak nak minta tangguh ke? Dia pula pelawa, tak nak minta tangguh ke? Katanya orang tua ni, dia kata, ni lah peluang untuk aku berjumpa dengan kekasih aku. Aku dah bersedia lama dah penat lama dah dalam mentaati perintah Allah. Sekarang aku nak berjumpa dengan kekasih aku. Sebut saja begitu. Bila sebut saja dalam keadaan demikian, lalu kata malaikat maut, aku bagi sekejap masa untuk kamu buat satu amal ibadah. Kamu nak buat apa dia? Katanya dia, bagi, kalau betul kamu nak bagi peluang pada aku, bagikan pada aku ni izin untuk aku ambil wuduk dan aku nak sembahyang sunat. Di saat mana aku sujud, kamu cabutlah nyawa aku, kerana aku nak di waktu itulah aku menghadap di hadapan Allah. Lalu malaikat maut biarkan dia ambil wuduk. Selesai saja ambil wuduk dan dia sembahyang, di sujud yang terakhir lalu dicabut nyawa dia. Anak nak sebut tadi orang yang sombong pun jatuh. Orang ni orang yang tawaduk. Tawaduk dia penuh dengan kemuliaan. Mati dia dengan penuh kemuliaan, dipanggil, dihadapkan di hadapan Allah. Kita pun sama juga dalam hidup kita. Jangan sampai peringkat kita ni menyombong dengan Allah. Jangan. Tak menang kita. Tak ada orang yang menang dia melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Al-Hakim menuturkan riwayat daripada Anas Ibn Malik bahawa ada seorang yang berkulit hitam yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan, seandainya aku perang hingga aku terbunuh, lantas di mana tempat aku ya Rasulullah? Rasulullah jawab, di syurga. Rasulullah jawab, di syurga. Ini dalam perang Uhud disebut cerita demikian. Rasulullah tengah duduk dalam keadaan yang kalut-kalut ni, datang orang yang kulit hitam ni datang. Dia sebut, Rasulullah, kalau aku perang, di mana tempat aku ya Rasulullah? Ini dalam satu riwayat. Ada satu riwayat kata, ada seorang hamba Allah, dia tengah makan kurma. Tengah perang ditanya Rasulullah, kamu tengok aku kat mana? Tengah-tengah yang berkecamuk tu, aku kat mana ya Rasulullah? Rasulullah kata, aku nampak kamu dalam syurga. Rasulullah tak jawab kamu di tengah ke, kamu kat tepi ke, kamu berada di posisi mana, tak. Rasulullah jawab, aku nampak kamu dalam syurga. Nampak dalam syurga tu, dia yang sedang makan kurma tu,
Tak habis lagi. Campak kurma terekam terus. Terekam untuk gugur syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita habiskan dulu kurma tu lah. Habis dulu, kan nanti mati celik, kita sebut demikian. Bimbang mati celik ni habis dulu. Yang dia terekam tu terus gugur syahid di jalan Allah. Yang ni pun sama. Katanya dia, kat mana aku ya Rasulullah? Rasulullah kata, aku nampak kamu dalam syurga. Setelah itu dia ikut berperang hingga terbunuh. Lalu Nabi SAW mendatangi seraya bertutur, Allah telah memutihkan wajah kamu dan mengharumkan bauan kamu. Kamu tadi hitam, tadi kamu nampak hina pada pandangan orang, boleh jadi kamu busuk sebelum daripada ini. Waktu mana kamu hidup, boleh jadi kamu berbau semacam tu badan kamu. Tapi apabila kamu gugur dalam keadaan syahid di jalan Allah, berubah daripada kamu hitam ni, putih wajah kamu. Putih wajah tu tak nampak lah, tapi Allah memutihkan wajah dia kalau mana berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Lebih lanjut beliau bersabda mengenai orang ini dan orang yang mati syahid lainnya, aku telah melihat isterinya dari kalangan bidadari yang memakaikan padanya jubah yang terbuat daripada bulu. Dia masuk di antara orang yang mati syahid, kata Rasulullah SAW. Siapa yang mati syahid, inilah kelebihan yang Allah bagi kelebihan pada dia. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Al-Baihaqi menuturkan hadis dengan sanad hasan, dia menyebut bahawa ada seorang badui yang mati syahid ketika dia ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau langsung duduk di samping kepalanya dan dengan penuh kebahagiaan disertai tawa. Lalu beliau menjauhkan daripadanya. Ketika ditanya mengenai tindakan beliau menjauhkan daripadanya itu, beliau menjawab, kebahagiaanku itu muncul ketika aku melihat karamah Allah turun pada ruhnya. Sedangkan tindakanku menjauhkan kerana aku melihat isterinya sekarang bidadari berada di samping kepalanya, kata Rasulullah SAW. Dia cerita seorang sahabat Rasulullah SAW yang dianya susah. Dia memang nak lupa nama sahabat yang susah ni. Kemudian dalam perang Uhud, dia dalam keadaan dianya susah. Sebelum daripada perang tersebut, dia nak kahwin. Tiba-tiba nak kahwin, Rasulullah SAW suruh dia kahwin. Kahwin lah. Kahwin pula tak ada duit, tak ada hantaran, tak ada apa-apa. Lalu diberi hantaran dengan mengajar Al-Quran, mengajar surah Al-Ikhlas, disebutnya demikian. Kemudian dia kahwin malam pertama tu bersama dengan isteri dia. Esok tak sempat selesai lagi. Hanzalah tak silap ingatan nan. Cerita Hanzalah yang dianya dalam keadaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menangis terhadap Hanzalah ke siapa nama, lupa dah. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lupa anan, tak ingat nama dia. Dalam keadaan sebegini, para hadirin sekalian pergi ke Uhud tu, para hadirin sekalian akan berjumpalah cerita-cerita macam ni. Kemudian apabila dalam perang ni dia gugur syahid. Dia gugur syahid tu, sahabat-sahabat Rasulullah tengok lain, mayat dia lain. Tak sama dengan mayat orang lain. Mayat dia ni basah je. Apabila basah, sahabat Rasulullah tanya, ya Rasulullah, kenapa mayat ni pelik? Lain. Basah ya Rasulullah. Rasulullah SAW senyum. Rasulullah datang dekat dengan dia. Rasulullah ambil kain, Rasulullah tutup kepala dia, nampak kaki dia. Tarik ke bawah, tutup kaki, nampak kepala dia. Rasulullah SAW menangis, Rasulullah menangis dan Rasulullah tersenyum. Lepas hari Rasulullah senyum, Rasulullah pusing. Sahabat-sahabat pelik, ya Rasulullah, kamu menangis, kemudian kamu senyum, kemudian kamu pusing. Apa benda yang berlaku ya Rasulullah? Apa yang berlaku pada kamu ya Rasulullah? Rasulullah kata, aku menangis. Seorang hamba daripada sekaya-kaya manusia, dia anak orang kaya, kemudian dia masuk Islam, dia tinggal kekayaan dia, kemudian habis kekayaan dia bersama dengan Islam, dia gugur syahid di jalan Allah dengan keadaan tahankan agama ini. Kemudian kata Rasulullah, dalam keadaan aku tutup kepala dia, nampak kaki dia, aku tutup kaki dia, nampak kepala dia. Rasulullah SAW sebut. Kemudian Rasulullah SAW sebut, kemudian aku tersenyum. Sahabat-sahabat tanya, kenapa kamu tersenyum Rasulullah? Aku tersenyum melihat bagaimana bidadari-bidadari sedang berkejaran untuk berebut dengan dia. Habis yang kamu paling tu ya Rasulullah? Aku paling kerana aku ternampak bidadari terselak kain dia sikit. Terselak kain, nampak betis bidadari itu, aku terpaling tu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita ni sendiri.
Ni maknanya bidadari itu berebut melihat keadaan demikian. Kalau kita lah dah nampak tu, tengok je lah Rasulullah dah boleh pandang sebut. Orang lain tak nampak, nak buat macam mana? Nak sebut gambar Rasulullah SAW ajar pada umat dia, kalau kamu ternampak perkara aib, kamu pusing dah, kerana kamu masih lagi di alam dunia, bukan kamu di alam akhirat. Sungguh di alam akhirat itu lain yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Tapi alam dunia, apabila kamu ternampak aurat, terdedah aurat dan sebagainya, kamu pusing dah, jangan kamu melihat, dipanggil demikian. Padahal kalau Rasulullah nak memandang pun tak apa pun. Rasulullah nak memandang, tak ada orang pun tahu. Macam orang pakai spek mata hitam kan, mata mandang je, tapi spek mata hitam tu menghadap ke depan kan. Nak sebutnya, kalau dia nak memandang, dia boleh memandang pun, tapi orang tak tahu pun. Tapi kenapa Rasulullah nak ajar pada umat dia hidup ini, agar kita ni jangan kita pandang perkara-perkara yang tak sewajarnya. Masih menurut riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'aib Al-Imam Syu'ab Al-Iman disebut bahawa Abu Bakar Muhammad Ibnu Ahmad bin Hamdai At-Tamimi pernah menuturkan kisah daripada Qasim Ibnu Utsman Ibnu Al-Jaddi. Dia bertutur sebagaimana berikut: pada saat tawaf mengelilingi Kaabah, aku melihat seseorang, aku segera mendekatinya. Ternyata dia tidak lebih hanya mengucap, "Ya Allah, kamu telah memenuhi semua hajat orang yang berhajat, tetapi hajat aku saja yang belum kamu penuhi." Sedap juga ni doa ni. Doa yang orang yang sedang tawaf, dia dalam keadaan tawaf, dia sebut apa dia? "Ya Allah, hajat orang lain semua kamu berkenan, tinggal doa aku saja kamu tak berkenan, ya Allah." Ni dipanggil demikian. Cara kita bercakap dengan Allah, cara kita doa dengan Allah, seolah-olah tinggal kita seorang lagi yang kamu tak pandang, ya Allah. Yang macam ni kalau para hadiskan baca, para hadiskan akan mengalir mata. Macam para hadiskan sebut, tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nanimna ala ma fa'alna. Kita sebut tubna ilallah ni, dalam keadaan kita sebut tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna, kalau para hadiskan faham ayat ni, para hadiskan akan mengalir mata terus. Ataupun para hadiskan sebut istighfar je, astaghfirullahalazim, sebut astaghfirullahalazim, sebut lagi astaghfirullahalazim, sebut lagi, kita pun pejam mata, sebut lagi, lama-lama mengalir mata terus, mengalir mata terus. Kerana kalau kita menghayati ayat yang kita baca, sah mengalir mata. Tapi kalau kita tak boleh menghayati, tak boleh mengalir mata, kita sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita sebut ya Allah, ya Allah, lama-lama ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita sebut ya Allah, dah mula beria tu. Macam seorang anak yang memanggil ibu dia, Ummi, Ummi, dia panggil Ummi, dia panggil lama-lama, Ummi dia buat tak erti je. Misal contoh, dia pun menangis, ibu ni, anak ni menangis. Demikian juga kita dengan Allah. Kita dengan Allah ni sebut je Allah, 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 ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, lama-lama ni tih mata terus. Kenapa? Kita sebut Rabbi, Rabbi, Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kita sebut wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, memang mengalir mata. Ini sifat orang mukmin. Kerana dia sama dengan hamba ni, bijak dia bercakapnya sambil dia tawaf. Dia tawaf, sambil tawaf dia kata apa dia? Dia kata, ya Allah, hajat orang lain semua kamu berkenan, aku seorang je kamu tak berkenan, ya Allah. Lalu aku katanya Qasim, dia cerita, dia kata, dia dengar, dia kata, aku lantas berkata pada dia, ceritanya Abu Bakar Muhammad bin Ahmad, dia cerita, aku tanya pada dia, kamu sebut apa tadi? Mengapa kamu tidak menambah ucapan itu? Maknanya, apa benda yang kamu sebut ni? Kamu sebut apa ni? Macam ni kamu sebut seolah-olah kamu nak menggertak Allah. Apa benda yang kamu minta ni? Lalu dia jawab, kami bertujuh sebagai teman yang berasal daripada sebuah negeri. Kami telah menyerang daerah musuh dalam perang mempertahankan agama. Bertujuh kami ditawan dan diasingkan untuk dipenggal kepala kami. Lalu kami kena tawan. Cerita ringkasnya, kami kena tahan, kemudian kaminya mesti dibunuh. Kemudian aku melihat ke langit. Waktu mana nak kena bunuh tu, aku pandang ke langit. Aku memandang ke langit. Tiba-tiba ada 7 pintu yang terbuka. Langit itu dah terbuka dah untuk aku. Pintu langit dah terbuka. Pada masing-masing pintu itu berdiri 7 bidadari.
Aku tak nampak ada 7 orang bidadari yang tersenyum indah. Yang ni Syekh Syekh Qutb, Syekh Al-Qutb, seorang tafsir fi zilal Quran tu. Waktu mana dia nak pergi ke tali gantung, orang bagi kertas, orang bagi pen, suruh dia sign je di atas kertas yang kosong tu, pensel. Kamu sign, kami akan lepaskan kamu. Jangan kamu, kalau kamu sign, tak kira kamu sign kat mana, kami akan lepaskan kamu. Dia ambil kertas tu, dia tulis kata-kata yang indah. Dia kata, dia apa dia? Seandainya kamu tangisi kematian aku ini, burung-burung yang sedang berterbangan dalam syurga Allah, malaikat-malaikat yang sedang berdiri menunggu saat aku menghadap di hadapan Allah. Aku melihat bidadari-bidadari sedang berdiri indah untuk menyambut rohku ini sendiri. Dia tulis kata-kata syair dia. Sehingga kan ada satu kumpulan nasyid yang buat nasyid kan, nasyid daripada kumpulan Al-Wadi tak silap ni. Dia buat nasyid kata-kata apa dia, Syekh Qutb rahimahullah, dalam kata-kata yang terakhir dia sebelum tali gantung. Dalam hidup dia tak pernah senyum, tapi saat mana letak tali di tali gantung, tali di tengkuk dia senyum. Hidup dia dalam kerja-kerja dakwah tak sempat senyum. Orang tanya kenapa, nampak serius je, masam je muka. Dia kata sibuk banyak kerja. Oleh kerana banyak kerja ni tak sempat nak senyum. Banyak kerja dakwah tak sempat nak senyum. Dalam keadaan begini, bila dia senyum, orang tengok dia di tali gantung. Dah ni tali gantung dah. Bila tulis saja, dia tulis, aku telah lihat bidadari-bidadari Allah sedang berdiri untuk menyambut roh aku yang sedang datang ini sendiri. Ini samalah pada masing-masing diri 7 bidadari. Setelah itu, salah seorang daripada kami maju untuk dipenggal kepalanya. Aku melihat ni seorang-seorang kena berjalan ke depan. Aku melihat satu bidadari dengan satu tangan melekat di tangannya turun ke bumi ini. Bidadari itu turunkan tangan dia rapat dengan orang yang nak kena bunuh. Pegang, maksudnya sekejap lagi kepala nak terpenggal tu, seorang, aku nampak bidadari itu turun. Kemudian ambil pegang tangan dia, nak keluarkan roh ni untuk nak dikeluarkan. Dia sebut, sehingga ke-6 teman aku dipenggal seluruhnya. Seorang-seorang aku tengok bidadari turun. Seorang-seorang nampak bidadari turun. Dia kata, yang tinggal aku, hanya aku dan bidadari yang berdiri di pintu langit. Ada seorang lagi bidadari senyum dah, menunggu di pintu langit. Yang lain semua dah turun ambil seorang-seorang. Ketika aku diminta untuk ke depan untuk dipenggal leher, sebahagian daripada Al-Gojo ataupun orang yang nak membunuh tu, Al-Gojo itu dia sebut meminta diri aku, kata yang ketujuh ni tak payah bunuh lah, yang ni bawa jadi hamba sudah lah. Kira-kiranya kawan aku seorang-seorang lah gugur syahid. Kawan aku, dia kata yang akhir tu, dia kata yang ni tak payahlah, dia sebut. Yang ni tak payah mati lagi lah. Yang ni tak payah untuk dijadikan hamba, sehingga aku pun diberikan padanya. Jadi raja pun bagi, tak apalah, tak payahlah bunuh dia ni, ambillah engkau, kerana upah membunuh orang lain, 6 orang. Maknanya demikian. Tiba-tiba aku mendengar sang bidadari itu berkata, apa yang hilang daripada kamu? Bidadari yang di hujung tu, di langit tu, dia kata, kamu ni kenapa? Apa yang hilang daripada kamu? Maknanya, apa yang terhalang daripada kamu untuk gugur syahid di jalan Allah? Orang lain semua dah gugur syahid, kamu tak gugur syahid lagi. Kenapa kamu tak gugur syahid? Lalu bidadari itu menutup pintu di langit tersebut, sedangkan aku ini, wahai saudaraku, sangat rugi atas apa yang hilang daripada aku tadi. Dia kata peluang pada aku yang tak ada dah. Kalau perhatian sekalian rajin baca buku kitab, satu kitab Man Qatala Saddad, siapa yang bunuh Saddad, Anwar Sadat tu, yang bunuh Anwar Sadat tu. Perhatian sekalian baca buku tu, perhatian sekalian akan tahu 3 orang yang bunuh. 3 orang yang bunuh Anwar Sadat, 2 berjaya ditangkap. Seorang ni naik bas, relax je naik bas. Dia yang cerita bagaimana cara nak bunuh. Tapi yang seorang ni dia kata hidup dia resah. Dia tulis dulu buku dia. Dia cerita dulu, baru dia pergi mengaku, akhirnya ditembak mati juga dia. Dia kata kerana 2 kawan dia ni sambil letak peluru dalam senapang tu, dia kata malam ni sebelum mana nak tembak besok tu, dia kata apa dia? Dia kata kita ni nak makan apa? Dia kata makanan yang terakhir di atas dunia.
sebelum daripada kita makan dalam syurga nanti. Masing-masing kata kawan seorang tu, kita makan biasa-biasa sudah. Dia kata kita makan yang special. Sebelum daripada kita kena bunuh besok, kita bunuh Anwar Sadat ini, pemimpin Mesir ni, presiden Mesir ni, dia kata kita makan special sikit. Apa dia? Kita makan itik panggang disebut. Itik panggang. Dan dia pun panggang itik, makan semua. Dia kata tengah-tengah makan tu, kawan aku yang 2 orang tu, dia kata inilah makanan terakhir kita sebelum kita makan hati ikan paus dalam syurga Allah nanti. Dia sebut demikian. Datang bas tu, lepas pada kawan dia kena bunuh ni, 2 orang kena bunuh, dia tulis, dia kata kawan-kawan aku semua dah makan ni hati ikan paus, tinggal aku saja belum lagi. Dia sebut demikian. Lalu akhirnya dia menyerah. Yang ketiga ni menyerah, lalu gugur syahid juga dia tembak mati juga yang ketiga tersebut. Qasim bin Usman mengatakan, aku berpendapat bahawa dia adalah orang yang paling utama di antara mereka ke-6 temannya, kerana dia telah melihat apa yang mereka tidak lihat dan dibiarkan hidup untuk mengerjakan apa yang dirindukan pada diri. Katanya Qasim ibn Usman, dia kata cerita yang dengar ni, orang ni beruntung. Kenapa beruntung? Dia nampak kawan-kawan dia tak nampak, Allah buka mata dia nampak. Kemudian Allah selamatkan lagi nyawa dia untuk dia beramal untuk dia merindui apa yang dia nampak tadi. Mudah-mudahan kita dapat demikianlah, mudah-mudahan. InsyaAllah kita dah habis tajuk ini. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang nanti kita akan cerita bagaimana kita ziarah ke kubur pula, insyaAllah. Ziarah kubur dan bagaimana keadaan suasana ziarah kubur ini insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.